Okay, so kita start terus lah Alright, kita tengah bercakap dengan owner ataupun buyer secara offline ataupun online. So, biasanya soalan-soalan yang dia akan timbul ataupun kita pergi, kalau sebelum COVID kan, kita pergi kenduri kahwin. Biasa soalan yang akan timbul, macam mana properti sekarang? Kan? Orang selalu suka tanya, kalau kau kerja apa sekarang? Wah, aku kerja properti. Soalan pertama dia akan tanya, properti macam mana sekarang, okey tak? Itu soalan yang biasa dia orang akan tanya, betul tak? Kalau kawan-kawan Betul ke, sangat. jiran ke, saudara ke, itu soalan-soalan yang klise yang biasa dia orang tanya. So, sebagai ejen, awak kena ada jawapan lah. Betul tak? Jarang kalau orang tu dia kerja, macam contoh saya bagi contoh je lah. Kalau orang tu kerja insurans kita pergi kenduri kahwin kan. Lepas tu kita salam dengan orang yang ada dekat kenduri kahwin tu semua kan. So, jangan. Tapi kalau rumah ni, semua orang akan tanya, macam mana properti sekarang, market properti sekarang? Okey, ini adalah contoh ataupun bukan contoh, ini adalah graf yang diambil daripada Nafiq. Daripada Nafiq kita source graf ni, dan ini adalah dia punya transaksi dalam Malaysia, property transaksi dalam Malaysia dari tahun 1990 sampai 2017. Okey. So, kalau orang tanya macam mana properti sekarang, so you kena ada fakta. Okey, you kena ada fakta. At least sedikit fakta yang you tahulah. So, hari ni kita belajar sedikit apa sejarah transaksi properti daripada tahun 1990 sampai 2017. Okey. Ada setengah orang, ada setengah ejen dia benda ni dia print. Dia print siap-siap masa dia jumpa owner inspection, dia pun bentang kat owner, dia pun present, dia pun tunjuk. Ada macam-macam cara. Ada orang dia dah hafal benda ni, dia ingat dalam kepala. So bila owner tanya dia macam mana properti sekarang, dia boleh goreng macam tu saja. So hari ni tak kisah you nak print ke, you nak save ke, you nak simpan ke. Hari ni biar kita faham. So bila kita faham, kita tak perlu nak print sebenarnya. Kita boleh bercakap dengan siapa-siapa saja pasal property market. Okey, kalau kita tengok graf ni daripada tahun 1990 sampai 2017, apa pandangan korang? Maknanya sekali imbas, sekali pandang macam ni, apa yang korang boleh rumuskan? Sekali pandang macam ni je. Kita tengok Fatin. Fatin, macam mana Fatin? Fatin sekali pandang macam ni, apa yang Fatin boleh rumuskan? Secara kasar tengok macam tu saja. Tengok graf dia. Kan? Yang lain-lain tak payah peduli. Makin menaiklah harga kan? Okey. So, jawapan dia betul. Senang je. Kalau kita tengok graf tu, walaupun ada menurun, tapi secara keseluruhan menaik. Betul tak? Kan? Okey. So, kalau kita tengok, ada beberapa krisis. Bermakna, kalau nak ulang balik, ada setengah owner dia tak faham. Sekarang ni COVID, harga rumah lain. Kan? Ada setengah owner dia tak faham. Dia nak jual harga mahal juga. So, inilah masanya kita ceritakan dekat dia. Okey. Cik, sebenarnya tahun 1997 dulu ada pernah terjadi financial crisis. Asian financial crisis tahun 1997. Okey, masa tu kalau perasan siapa yang time saya masa tu sekolah lah. So kalau tak silap saya, dekat TV-TV semua dia orang war-warkan inflasi SIFA. Inflasi SIFA. Saya tak ingat masa tu. Saya tak tahu apa benda inflasi SIFA. Bila kita dah besar ni baru kita faham lah. Oh, masa tu ada financial crisis, Asian financial crisis. So, tahun 1997 Asian financial crisis, dia bila efek dekat ekonomi, macam yang saya terangkan dekat slide yang dulu, property investment yang pertama hari tu. So, apa benda yang efek dekat ekonomi, dia akan efek dekat property secara terus kan. Okay, so boleh nampak sejak 1997 sampai 1999, 3 tahun dia menurun. Harganya agak menurun. Sebab apa? Demand dan supply. Kita kembali kepada demand dan supply. Bila mana ekonomi tak elok, bila mana ekonomi teruk, pembelinya kurang. Yang nak jual ramai. Sebab apa yang nak jual ramai? Ada masalah kena buang kerja, ada masalah kena potong gaji, dia akan cuba jual rumah dia. Okey? Yang nak beli tak ramai sebab yang nak beli ni semua simpan duit. Yang mana ambil kesempatan saja dia orang mampu belilah. So boleh nampak 1997, 1998 nampak harga drop Boleh nampak harganya drop. Okey, transaksi drop. Harga pun drop.
Okay. So dari segi bilangannya drop. So selepas daripada 1997 ambil masa 3 tahun untuk pulih untuk financial crisis, Asia financial crisis ambil masa 3 tahun untuk pulih. So kalau kita tengok daripada tahun 1999 sampai tahun 2001. Okey. 2001 macam biasa, semua orang tahu 9/11 9/11 yang serangan dekat World Trade Center kan, dekat Amerika Syarikat kan. Okey. Nampak macam biasa kan, tak ada apa. Sebenarnya memang affect ekonomi. So Amerika Syarikat ni ni cerita pasal Amerika Syarikat lah. Diorang ni adalah satu kuasa veto lah, antara salah satu kuasa veto di dunia. So apa-apa serangan ataupun perang kalau berlaku dekat belah sana memang akan efek dekat seluruh dunia punya ekonomi. So 9/11 attack tu dia memang efek, tapi tak efek secara menyeluruh dekat property sangat. Tak efek. Kalau yang mana dekat US tu memang efek teruk lah. Yang kita yang jauh ni tak efek sangat, tapi memang ada kesan dia. Boleh nampak mendata sebab bila cakap pasal property, kita bukan bercakap pasal pembeli dekat dalam Malaysia saja. Dia melibatkan pelabur-pelabur property daripada luar negara juga. So bila berlaku macam tu, orang luar akan takut nak masuk Malaysia ke apa semua. Sama juga dengan COVID. Bila berlaku COVID sekarang ni, pihak pelabur luar asing tak boleh nak masuk dalam Malaysia untuk melabur dalam bahagian property. Okay, so boleh nampak harga dia stagnan. Dia tak berapa naik. Selepas pada tu, kita boleh tengok dia pulih sekitar tahun 2003. 2003 dia start jump balik. Dia start jump, tiba-tiba tahun 2002 ada SARS. SARS ni lebih kurang macam COVID. Betul tak? Siapa pernah dengar SARS? SARS ni macam COVID tapi dia tak sehebat COVID lah. Okay, SARS ni macam COVID. So ada juga serangan SARS. Okay, kalau kita tengok serangan SARS tu, tapi tak seteruk sangat macam COVID lah. Kalau kita tengok, dia punya kenaikan harga rumah tu masih okey di Malaysia. Okay, caratan ni di Malaysia bukan di dunia. Mungkin setengah negara yang mana efek dengan SARS tu memang teruk lah. Tapi di Malaysia tak efek sangat, masih ada kenaikan. Dan kita ada tahun 2000 tak nampak 2006 kalau tak silap saya. Okey, ini 2006 kita ada Lehman Brothers subprime crisis in US. Ini pun US juga. Ini salah satu bank di US, bankruptcy di US. Bank ni bankrupt. So ini pun salah satu krisis. So macam saya cakap, setiap krisis yang berlaku dekat belah sana akan efek secara tak langsung lah. Tapi tak seteruknya sebab kita boleh nampak graf tu naik, makin naik lagi. Okay. So daripada carta ni, kalau perasan, owner-owner yang mana beli rumah, kalau kita tengok SMP dia, kalau dia beli tahun 2002, sekarang 2021, boleh nampak tak carta? Dia punya kenaikan harga berapa banyak? Perasan tak? Kalau owner-owner yang kita jumpa lah, rumah-rumah lama kita jual kan, cik beli tahun berapa dulu? 2002. Ataupun beli tahun berapa? 2005. Owner-owner macam ni, dia memang dah buat untung dah sebenarnya. Rina jap. Alright, saya punya line ada lag tak? Saya punya line okey tak? Okey Okey. Ada lag sikit. Ada lag sikit kan? Okey, tak apa. Nanti saya rekod lah. Alright, kalau kita tengok sekitar tahun 2013 apa semua ni, ini market masih tengah okey tau. Masa saya buat 2013, 2014, masa ni orang nak jual mahal pun ada orang nak beli kan. Masa ni market tengah boom. Okay, so nanti saya akan bagi tahu apa itu market tengah boom, apa itu market tengah down. Okay, so kalau kita tengok sekitar tahun 2014 ke 2015, sekitar tahun 2015, kenapa nampak penurunan sikit? Perasan tak? Daripada tahun 2014 nak pergi ke 2015 tu dia turun. Perasan tak? Kalau kita tengok puncak paling tinggi daripada transaksi kenaikan harga ni, puncak yang paling tinggi adalah tahun 2014. Perasan kan? Okey. Tapi bila masuk 2015 dia start turun sampai 2017. Okey, ada sesiapa boleh terangkan? Boleh tahu tak kenapa dia jadi macam tu? Sebab saya tak letak tanda apa masalah dekat penurunan tu. Tapi siapa yang tahu, siapa yang ada sedikit orang kata apa sejarah pasal ekonomi ke, boleh terangkan?
Ada sesiapa tahu tak? Ada perasan tak apa yang berlaku kat Malaysia? Dia punya clue benda ni berlaku kat Malaysia. Clue dia berlaku kat Malaysia. Siapa tahu? PRU. PRU 2014. Salah. PRU 2014 ke? Mana ada? GST Salah. ke? GST. Siapa jawab tu? Siapa jawab? Ada berkuasa. Tadi yang siapa jawab GST? Siapa jawab? GST saya. Amalina. Okey. So 2014 pengumuman GST dilaksanakan. Bagus Amalina, bagus. So Amalina oversupply. Okey, jawapan dia GST So GST ni dia memang affect seluruh sektor perniagaan. So bila government dia umum sesuatu perkara yang melibatkan akta ataupun melibatkan benda-benda yang baru, undang-undang baru dalam perniagaan ke dalam ekonomi ke, dia memang akan affect keseluruhannya. Macam contoh GST. GST memang affect keseluruhan perniagaan. So masa dia umum dalam tak silap bulan 4, so pertengahan tahun bulan 4 kan. So that's why kita boleh nampak property punya transaksi slowly turun. Slowly turun sebab setiap transaksi dia orang charge 6%. Sekarang kita pun ada 6%, tapi 6% kita adalah SST, lebih kepada service tax. Tapi dulu masa GST dulu, siapa yang masih buat property masa zaman GST, masa zaman saya dulu, kalau jual komersial kena bayar 6% GST Kalau bayangkan kalau 1 juta 6%, berapa banyak kena bayar GST dekat kerajaan? Okey, itu satu contoh So GST itu tahun 2014. So kesannya penurunan harga kita boleh nampak dekat situ. Okey, so itu sedikit sebanyak cerita dari segi graf property transaction value daripada 1990 sampailah 2017. Okay, so 2017 sampai 2021 awak pun dah tahulah apa yang terjadi sekarang kan. Alright, so kita terus kepada slide yang seterusnya. Okay, so ini yang saya nak tekankan. 4 stage utama dalam ekonomi property market selalu ikut rapat dengan ekonomi. Kalau kita tengok expansion ni maksudnya tempoh dia berkembang. Peak bermakna stage yang mana ekonomi tidak boleh berkembang lagi. Okay, contraction penguncupan through bottom paling rendah dalam market. Okay, so ini maksud kalau kita dengarlah ada investor dia cakap harga dah peak kan, harga dah peak. Ataupun ada setengah investor dia cakap harga dah bottom ke belum. Ada setengah investor Cina kan, dia biasa akan sebut saya nak beli dekat harga bottom. Inilah maksud dia nak beli dekat harga yang paling bawah. Kalau kita tengok carta graf kita boleh tengok harga dekat mana yang paling murah sekarang. Kalau daripada 1990 sampai 2017. Tahun bila yang paling murah? Cuba boleh ada seorang boleh bagi tahu tak? Kalau kita tengok graf ni balik. Atira, tahun bila yang paling murah? 19? 1990. 1990. Oh, yang mula-mula. Okey, yang mula-mula tu abaikan. 1990 tu abaikan. Antara 1990 sampai 2017. 1988. Yes. 1988. Okey. Kalau kita 88 so kalau kita tengok itu adalah bottom. Itu adalah bottom. Okey, apa lagi? Kita tengok apa lagi? Okey, true ni bottom penguncupan maknanya dia start turun. Dia start turun. Peak bermakna dia berada di tahap yang paling tinggi. Okey. Kalau kita tengok graf tadi, dekat mana peak? Cuba tengok tahun mana yang peak. Tahun mana yang peak? 2014. 2014. Paling peak Paling peak 2014. Penguncupan start kat mana penguncupan? Penguncupan start kat mana? 2015. 2015.
1998 kan ada penguncupan juga. Okey. So itu 2009 pada 20 09. 2009. Yes. 2009 mana ada penguncupan tu? Tak ada. Penguncupan. Yes, ada, pandai. Okey, nampak dia baca graf tu. Okey. Alright. Dan seterusnya, okey. So ini adalah cycle Cycle ni bermakna kitaran pusingan property market. Okey. So kalau dalam ekonomi pun ada cycle, dalam property pun ada cycle, dalam saham pun ada cycle. Okey. So property market pun dia punya cycle, ini adalah cycle dia. 4 cycle paling penting dalam property market. Slow down, slump, recovery, boom. Ada banyak istilah lah. Ada orang cakap slow down tu, ada orang cakap maksud lain. Tapi inilah 4 perkara yang dalam property buran. So ada orang dia istilahkan yang boom tu adalah bull run. Sebab itu nama dia buran. Macam mana dapat nama property buran? Daripada istilah ni lah. Dekat boom tu dia orang panggil buran. Okey, buran ni maknanya kerbau kalau dia berlari, dia tanduk je. Apa yang ada kat depan, dia tanduk je. Itu maksudnya bull run. Okay? Harga mahal pun tak kisah, orang beli je. Itu maksudnya bull run. So, kalau kita tengok dekat bahagian slow down ni, low rental yield. Bermakna ramai orang nak jual. Dekat bahagian slow down, ramai orang nak jual. So, dia punya rental pun jadi murah kan. Affordable crisis, housing oversupply, terlalu banyak rumah yang nak dijual. Okay. Rising interest rate mungkin tinggi. Okay. Nampak dia dah warnakan daripada warna oren tu, lama-lama makin cerah kan. Okay. Construction price dropping, unemployed, jumlah pekerja yang tak bekerja tu tinggi kan. Orang kena buang kerja pun tinggi. Okay. So kalau kita tengok dekat slump ni, kalau kita tengok property price jatuh kan, harga rental vacancy ada banyak, rumah-rumah kosong pun banyak, lebih banyak penjual daripada pembeli. Okey, so inilah orang kata kalau nak beli boleh beli dekat bahagian slump. Okey, so recovery ni maknanya pemulihan. Okey, kalau kita tengok rental dah start increase, low rental vacancy maknanya rumah nak disewa pun dah start kurang. Maknanya dah susah nak dapat rumah untuk disewa dah. Housing level tightening, price rising. Okay. So mungkin kalau dekat recovery biasanya government pun mungkin dia akan umumkan interest rate naik. Okay. So biasanya itu kita panggil recovery. Okay, kalau kita tengok dekat boom, property price increase. Harga property naik dengan mendadak. Maknanya hari ni dia beli masa construction mungkin 100,000, bila dah siap dia boleh jual 300,000. Zaman-zaman 2014, sebelum 2014 dulu, zaman-zaman kita orang yang mana launching 200,000 apa semua, dia orang bila siap je dia orang jual 400,000 biasa tau. Dia orang dapat double harga. So that's why ramai investor dulu dia orang invest dekat property yang baru. Okay? Shortage of trades people, more buyer than seller. Pembeli lagi ramai daripada penjual. Masa dekat boom ataupun buran, pembeli lagi ramai daripada penjual. Sebab market tengah elok, so tak ramai orang nak menjual rumah. Okay? Intermediate interest. Okay? So ini adalah property cycle yang setiap property agent kena tahulah. Dekat mana kita punya cycle. Okay, now soalan dia adalah sekarang tahun 2021. Okay? Tahun 2021, saya nak tanya salah seorang. Okey, siapa yang ada kat sini? Okey, mungkin Kak Mi. Okey, Kak Mi. Sekarang ni tahun 2021, sekarang pendirian masing-masing lah. Okey, dia antara slow down dengan slump. Dua ni boleh jadi betul. Kalau siapa jawab slow down pun betul, siapa jawab slump pun betul. Sebab tak ada orang boleh predict masa depan. Betul tak? Betul? Siapa boleh jangka masa depan? Tak ada orang boleh jangka masa depan. So katalah kami kata slow down. Kita tak tahu adakah tahun depan nak start recovery. Kita tak tahu bila nak start recovery. Dengan angka COVID sekarang ni, awak rasa recovery akan start tahun depan ke?
Oh, no way. Kan? Kita tak tahu. So siapa yang jawab selam pun mungkin betul. Kita tak tahu bila start recovery tu. Mungkin bila semua dah vaksin, tahun 2022 dah boleh pergi ke luar negara, kita tak tahu juga. Kan? Apa saja boleh terjadi. Macam saya cakap, faktor-faktor, ada banyak faktor yang menyebabkan krisis ekonomi ni jatuh. Faktor politik pun betul. Kalau kita tengok politik sekarang pun tak stabil, betul tak? So saya tak pasti adakah kita berada di tahap recovery. Tapi yang pasti kita berada di tahap slowdown dan slump. Maknanya antara dua ni, kita berada di tahap slowdown ataupun slump. Kalau betul kita berada di tahap slump ni, bermakna siapa investor yang ada duit, cepat-cepatlah beli rumah sebab memang masa ni orang ramai buang harga. Rasa-rasa orang ramai buang harga tak sekarang? Ataupun orang ramai masih tak buang harga lagi? Owner-owner masih tak buang harga lagi? Buang. Tak. Ada yang Tak buang juga. harga, Diorang- ada yang tak buang Ada. harga. Relax je. Okey, diorang relax. Kenapa diorang relax? Nombor satu, disebabkan apa? Government ada bantu diorang dari segi moratorium. Betul tak? Diorang tak perlu bayar selama 6 bulan. Okay, so Betul. that's why diorang relax je. Dulu zaman, kalau tengok graf yang dulu, zaman-zaman yang 1967 apa semua, mana ada moratorium dulu? Betul tak? So zaman dah berubah. Sekarang ada moratorium apa semua. So dengan adanya moratorium ni, diorang mampu bertahan selama 6 bulan lah. At least diorang mampu bertahan selama 6 bulan. So ada juga yang memang owner terkesan. Owner yang terkesan ni macam contoh, dia dapat moratorium tapi dalam masa sama dia kena buang kerja. Okay, so dia akan sangat urgent lah. So dia akan cuba buang harga lah. Itu yang saya cakap. Susah nak jangka di zaman sekarang sama ada slowdown ataupun slump. Tapi yang pasti memang kita berada di dua tahap ni. Sama ada slowdown ataupun slump. Sebab saya tak pasti recovery itu bila. Tapi yang pasti, siapa beli rumah di zaman krisis ni, bermakna akan ada zaman buran. Perasan tak? Cuba tengok carta tu. Siapa yang beli zaman sekarang, zaman slump ataupun slowdown, awak akan untung dekat zaman buran. Kita tengok balik graf. Kita tengok graf balik. Graf yang sebelum ni. Cuba tengok graf yang sebelum ni. Kalau kita tengok graf yang sebelum ni, siapa yang beli zaman krisis dulu? Nampak tak? Zaman krisis tahun 1997 kan? So 98. Katalah ada orang beli 1998. Dia beli, dia jual tahun 2017 pun dia dah untung. Dia jual tahun 2004 pun dia dah untung. Nampak? Dia cuma kena simpan je. Kena simpan berapa tempoh lama je. Okey, katalah dia beli tahun masa krisis kan? Katalah dia tak beli masa krisis, dia beli masa recovery. Recovery kat mana? Kalau kita tengok dekat sini, recovery ni selepas 1999 dia start recovery. Maknanya tahun 2000. Tahun 2000 recovery. Siapa yang beli tahun 2000, dia jual balik tahun 2000, katalah 2011. Dia dah untung berkali ganda dah. Okey? So ini carta ni dengan carta yang tadi kita boleh tengok. Kalau siapa yang ada duit, dia beli property sekarang, maknanya kita boleh advise dekat buyer. Siapa yang beli sekarang, akan datang, kita akan sampai dekat stage property buran ataupun boom. Bila boom market ataupun buran ni, dan baru kita akan nampak untung tu. Tapi masalah. Sama ada 7 tahun ke, 5 tahun ke, 10 tahun ke, itu tak pasti. Tak ada siapa boleh jangka. Tapi yang pasti, cycle ni memang akan ada. Ada orang cakap setiap 10 tahun memang akan jadi ekonomi sebegini. Setiap 10 tahun. Maknanya kalau kita beli property di zaman slump ataupun slowdown ni, kita kena simpan dalam jangka masa yang lebih kurang panjang jugalah. 5 tahun ke 10 tahun baru kita nampak untung besar. Ini kita cerita untung besar. Kalau nak untung sikit-sikit bolehlah jual dalam 3 tahun, 4 tahun boleh jual lah. Kalau nak untung besar, tunggu sampai property market boom. Bila property market boom je, owner-owner dah tak nak jual rumah masa tu. Sebab masing-masing semua kerja semua ada, gaji semua dah naik mahal semua kan. Owner tak nak jual rumah. Pembeli dia akan berebut-rebut cari rumah untuk dijual. Zaman-zaman ni saya pernah dengar zaman 2002, 2003, 2004 pembeli beratur nak beli rumah. Zaman-zaman tu lah. Diorang tengok sok khabar. Masa tu tak ada, kita orang tak ada Facebook. Diorang tengok sok khabar. Rumah untuk dijual. Semua beratur.
Alright. So ini dia punya singkatan. Okay, kalau kita tengok recovery, explosive ataupun recession. Okay. Itu saya cakap tadi maksud yang kita tengok tadi, ada orang dia guna maksud recovery, ada orang dia guna maksud ya kalau kita cakap pasal boom tadi kan, property buran kan, ada orang dia panggil explosive, meletup lah, boom ni meletup lah. Recession maknanya turun, penurunan. Okay, kalau kita tengok 2000 ke 2008 tengok dia punya carta, secara average-nya menaik lah daripada start dia ada kan ada krisis kan, yang apa ni, tahun 2000 selepas 2002 tu kan ada krisis yang Lehman Brothers tu, lepas tu dia start naik balik, lepas krisis tu mesti nak start naik balik. Okay, lepas tu tahun 2008 okay, start balik. Lepas tu kita tengok 2014, nampak 2014 GST kan ada turun balik. Okay, so kalau kita tengok 2014 sampai 2018 secara keseluruhannya menurun. Maknanya kalau kita ambil kira 2002, 2008 dia mid cycle lah. Eksplosif ni maknanya meletup. Siapa yang beli 2008, 2014 ni meletup. Beli 2010, jual 2012 pun harga dah 2 kali ganda. Ini meletup. 2014 ke 2018 menurun. Okey, kena ingat dia akan naik balik kejap lagi. Tapi bila kita tak tahu. Boleh nampak? Dia akan naik balik tapi bila semua orang tak tahu. Okey? Source ni daripada Napik juga, sama je. Siapa-siapa pun boleh ambil source ni, boleh Google dekat Napik. Alright.